Okey, di sini saya akan membincangkan tentang pengenalan untuk topik kita pada hari ini, iaitu topik cepat belajar. Okey, pengenalan ialah cepat belajar ini merupakan salah satu golongan yang termasuk dalam tingkah laku bermasalah positif. Tingkah laku positif merupakan tingkah laku yang baik untuk perkembangan kanak-kanak. Kerana dengan adanya tingkah laku positif kanak-kanak akan bersemangat untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti. Cepat belajar ini merupakan tingkah laku yang positif kerana ia akan lebih memudahkan seseorang guru dalam proses pengajaran di dalam kelas. Secara tidak langsung, guru tidak perlu melakukan pemulihan sekiranya kanak-kanak cepat belajar. Apa itu tingkah laku cepat belajar? Tingkah laku cepat belajar ialah cermat menangkap atau catch up sesuatu perkara yang baru dipelajarinya dan dapat mempelajari sesuatu yang baru dengan cepat. Okey, di sini saya ingin membincangkan serba sedikit mengenai faktor-faktor bermasalah positif dalam kalangan kanak-kanak iaitu cepat belajar. Okey, apa yang telah pun dikatakan tadi, faktor cepat belajar ini mempunyai faktor psikologis iaitu inteligensi, perhatian, minat, bakat dan juga kesediaan. Faktor cepat belajar yang pertama adalah inteligensi. Apa itu inteligensi? Inteligensi ini adalah kecekapan yang terdiri daripada 3 jenis. Yang pertama adalah kecekapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat. Yang kedua adalah mengetahui konsep-konsep yang abstrak dan juga efektif. Kemudian yang terakhir adalah mengetahui relasi dan pengajaran dengan cepat. Faktor cepat belajar yang kedua mungkin disebabkan oleh minat, yang di mana kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku cepat belajar ini mereka meminati pembelajaran yang seterusnya, manakala mereka tidak meminati pengajaran yang berulang-ulang yang menyebabkan mereka menjadi bosan. Faktor yang ketiga yang mendorongkan kepada kanak-kanak ini cepat belajar mungkin disebabkan oleh bakat yang telah pun ada di diri mereka. Kerana tidak semua kanak-kanak mempunyai bakat cepat belajar dalam diri mereka. Kerana separuh kanak-kanak mempunyai faktor-faktor yang tertentu, mereka lambat untuk memproseskan sesuatu pengajaran. Faktor yang keempat yang mendorongkan kepada kanak-kanak ini cepat belajar adalah disebabkan oleh kesiapan diri yang telah pun kanak-kanak ini mempelajari ilmu pengetahuan tentang pembelajaran asas yang telah diajarkan oleh ibu bapa mereka di rumah sebelum mereka dihantarkan ke sekolah. Semasa mereka di sekolah, mereka akan cepat belajar berbanding dengan kanak-kanak yang lain. Secara tidak langsung, mereka akan memberikan sepenuhnya respon dan juga reaksi mereka terhadap pembelajaran pada hari itu. Faktor yang terakhir yang mungkin mendorongkan kepada kanak-kanak cepat belajar adalah perhatian. Menurut Ghazali,
kanak-kanak yang mempunyai keaktifan jiwa yang tinggi dalam pembelajaran. Sebagai contoh, bahan pengajaran yang menjadi perhatian kanak-kanak untuk cepat belajar. Oleh itu, saya ingin kongsikan salah satu bahan pengajaran yang boleh menjadikan perhatian kepada kanak-kanak. Kanak-kanak yang dikatakan cepat belajar adalah lebih cepat memproses maklumat dan mengekalkan maklumat-maklumat yang diterima. Selain itu, kanak-kanak ini mempunyai kesediaan belajar yang tinggi, bermaksud keadaan dalaman seseorang individu yang bersedia dan berupaya untuk mempelajari sesuatu dengan tujuan memperolehi pengalaman pembelajaran yang baru. Terdapat 5 ciri-ciri tingkah laku bermasalah positif cepat belajar ialah ciri-ciri tingkah laku bermasalah positif yang pertama adalah kanak-kanak mudah memberi respon. Ciri-ciri tingkah laku yang kedua pula adalah kanak-kanak mudah bosan dengan pembelajaran yang diulang. Ciri-ciri yang ketiga pula adalah kanak-kanak cepat faham sesuatu konsep pembelajaran. Ciri-ciri tingkah laku yang positif keempat pula adalah kanak-kanak mudah ingat pembelajaran yang diajar dengan cepat. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah tingkah laku kanak-kanak ingin tahu. Apa yang dimaksudkan dengan kanak-kanak mudah memberi respon ini adalah kanak-kanak boleh menjawab soalan seseorang guru dengan cepat. Sebagai contoh, guru bertanya huruf ABC, manakala kanak-kanak ini akan memberi jawapan dengan segera. Sebagai contoh, guru bertanya A, B, C dan kanak-kanak ini dapat menjawab D, E, F dan seterusnya. Ciri-ciri yang kedua pula adalah kanak-kanak mudah bosan dengan pembelajaran yang diulang. Apa yang guru perlu tahu ialah seseorang kanak-kanak tidak akan menumpukan pembelajaran. Ciri-ciri tingkah laku bermasalah positif yang ketiga adalah cepat faham sesuatu konsep, di mana kanak-kanak mudah memahami sesuatu konsep seperti konsep mengenali nombor, mengenali huruf, dan sesetengah kanak-kanak mampu untuk mengingati pembelajaran dari segi nombor. Contoh, guru mengajar kanak-kanak mengenali nombor 1 hingga 10. Dan dalam pada masa yang sama, kanak-kanak juga mampu mengingati nombor 1 hingga 10 dengan baik. Antara ciri-ciri yang keempat pula adalah kanak-kanak mudah ingat pembelajaran yang telah diajar, di mana di sini dimaksudkan adalah kanak-kanak dapat mengingati pembelajaran yang telah diajar pada hari semalam. Sebagai contoh, guru mengajar kepada kanak-kanak mari mengenali huruf. Tingkah laku yang terakhir adalah tingkah laku kanak-kanak ingin tahu, di mana sikap ingin tahu kanak-kanak akan membantu guru dalam merangsang pemikiran kanak-kanak dan ia penting dalam perkembangan kognitif kanak-kanak.
Dengan sikap ingin tahu kanak-kanak ini, guru dapat membina aktiviti yang lebih melibatkan penerokaan kepada kanak-kanak. Hal ini dikatakan demikian di mana dengan adanya cara aktiviti ini dapat menarik minat kanak-kanak pada aktiviti yang telah dijalankan oleh guru. Okey, secara keseluruhannya ialah kanak-kanak dalam tingkah laku bermasalah fasilitas cepat belajar ini ialah biasanya akan dapat memahami sesuatu konsep dengan lebih cepat berbanding dengan kanak-kanak yang lain. Oleh itu, sekiranya guru itu mengulangi penerangan yang sama mengenai pembelajaran pada hari tersebut, kanak-kanak ini akan cepat berasa bosan dan tidak akan memberikan perhatian ataupun penumpuan sepenuhnya kepada apa yang guru sampaikan kepada mereka pada hari tersebut, kerana mereka sudah belajar dan sudah dapat apa yang guru ajar pada hari yang sebelumnya. Dan apabila guru mengulanginya semula pada hari yang seterusnya, mereka akan bosan dan tidak memberi perhatian kerana mereka sudah faham sudah dapat apa yang guru sampaikan. Okey, di sini saya ingin memberi tahu cara-cara seseorang kanak-kanak itu mempelajari sesuatu dengan cepat. Kita tahu bahawa kanak-kanak itu mempunyai pelbagai mood. Time dia rajin, time dia malas, time dia nak bermain, time dia mood dia datang, nak datang je, nak tak nak datang. And then di situ juga kanak-kanak dapat mengarungi masalah mereka dengan sendiri. Seperti adanya guru tu mengajak mereka bermain dahulu, and then bermain dahulu, okey, baru belajar. Di situ mereka datang untuk nak belajar. Okey, kita teruskan dengan topik kita adalah cepat belajar. Macam mana kanak-kanak itu cepat belajar? Di sini kita tahu bahawa pendengaran, mata dan pergerakan tangan adalah sangat penting. Okey, pendengaran ni adalah audio daripada apa yang kanak-kanak tu dengar daripada cikgu ataupun daripada guru-guru yang mereka mengajar. Di situ apa yang mereka dengar dan mereka fokus apa yang cikgu tu cakap, ataupun di rumah ibu bapa yang mengajar ABC, mereka dengar apa yang guru-guru dan ibu bapa mereka cakap ataupun bercerita. Di situ mereka dapat tangkap ataupun pick up. Bahasa kita pun pick up. Kanak-kanak tu dapat pick up apa yang ibu bapa ataupun guru-guru tu cakap, and then mereka pun dapat faham apa yang guru-guru dan ibu bapa ingin sampaikan. Seterusnya adalah dari apa yang mereka lihat. Mata, apa yang mereka lihat. Di sini mereka akan kita nampak visual. Seperti kanak-kanak tu ulat buku. Jadi mereka nampak, dorang nampak, and then mereka tanam dalam hati pun, wow, minatlah dengan buku ni. Jadi mereka akan buka buku tu, and then baca, and then bukan itu saja. Daripada yang mereka lihat, mereka nampak buku tu menarik, warna-warni, and then wow, ada kucing, wow, ada arnab. Dari situ datangnya mereka minat untuk belajar, and then mereka bacalah buku tu dengan slow-slow, perlahan-lahan, and then di situlah mereka menanam membaca dengan cepat. Seterusnya adalah tangan kita lah, iaitu pergerakan motor halus. Di sini mereka akan mula menulis dengan
pensel ataupun warna. Di sini dia akan mengambil satu kertas ataupun mereka minta daripada ibu bapa ataupun dari guru-guru waktu terluang, mereka akan minta kertas. Di situ mereka akan mencari waktu mereka sendiri untuk melukis menulis dan mengimbas apa yang mereka ingin menulis dalam fikiran mereka. Dan di sini juga antara ketiga-tiga itu juga kanak-kanak melakukan sesuatu itu dengan keadaan yang mood mereka gembira, senang, happy, and then tanpa kita duga juga dengan pembelajaran sesuatu yang cepat ini dapat membantu mereka untuk lebih ke atas, seperti lebih senang mengajar mereka dengan baiklah daripada kanak-kanak yang lain, dan mereka dapat mengarungi ke tahap satu lagi dan seterusnya dengan keadaan yang baik, iaitu pendengaran, penglihatan, dan pergerakan tangan. Hai, saya salah seorang daripada ahli kumpulan ini, dan di sini saya ingin menerangkan sedikit tentang cara-cara untuk membantu kanak-kanak ini cepat belajar. Cara untuk membantu kanak-kanak cepat belajar ialah kita sebagai guru ataupun bakal guru adalah sangat penting untuk memberikan motivasi kepada kanak-kanak, kerana apabila kanak-kanak ini mendapat motivasi ataupun mendapat sokongan daripada kita sendiri, daripada kita guru, mereka akan menjadi lebih bersemangat lagi untuk belajar. Seterusnya ialah kita sebagai seorang guru mestilah memberikan kata-kata pujian kepada kanak-kanak. Kanak-kanak ini suka apabila kita puji dia, kerana pujian ini adalah salah satu cara untuk memberi motivasi kepada kanak-kanak untuk teruskan belajar. Contohnya macam kita memberikan pujian atas pencapaian yang mereka capai. Mungkin mereka cepat belajar daripada sesuatu, contohnya macam mereka mudah memahami, macam pandai membaca ABC ataupun mengira nombor, dan daripada situ kita boleh memberikan pujian kepada mereka, kerana pujian ini akan menggalakkan kemahuan mereka untuk belajar dan melakukan sesuatu itu dengan lebih baik lagi. Okey, selain itu kadang-kadang kanak-kanak ini mungkin akan menghadapi masa-masa kesukaran mereka sendiri dalam mempelajari kemahiran yang baru, dan dekat sini kita sebagai guru haruslah bersabar dan perlu tekun dalam membantu mereka untuk mempelajari benda baharu. Kadang-kadang tu kita perlu melepaskan tangan dan membiarkan saja kanak-kanak ini berusaha sendiri sehingga dia mempelajarinya dengan sendiri. Okey, cara seterusnya ialah melibatkan diri bersama kanak-kanak, sebab kanak-kanak ni akan berasa lebih seronok
lebih berseronok untuk belajar apabila kita melibatkan diri bersama-sama mereka dalam melakukan sesuatu aktiviti, kerana mereka akan berasa lebih seronok dan bersemangat untuk belajar atau melakukan sesuatu apabila kita ada dengan mereka. Contoh kita menghabiskan sekurang-kurangnya sejam sehari membaca atau membincangkan sesuatu perkara yang baru dengan mereka, dan dengan ini mereka akan menjadi lebih bersemangat untuk belajar sesuatu perkara yang baru. Okey, cara seterusnya ialah pada peringkat akan datang, kanak-kanak ini akan terdedah kepada pengalaman kemahiran sosial dan mereka akan lebih belajar untuk berdikari, ataupun mereka belajar untuk membuat sesuatu perkara itu sendiri dan tanpa bantuan orang lain. Okey, dan pada ketika itu mereka ini memang tidak sabar untuk menunjukkan kepada kita bahawa dia berupaya, mereka mampu untuk melakukan sesuatu tanpa meminta bantuan daripada kita. Okey, kita ni sebagai guru ataupun ibu bapa ataupun orang yang di sekeliling kanak-kanak ini tidak boleh terlalu memanjakan mereka, kerana ini tidak akan mendatangkan sebarang kebaikan, kerana ini akan mengganggu kanak-kanak daripada belajar terus berdikari ataupun belajar untuk melakukan sesuatu tanpa bantuan daripada kita. Okey, cara seterusnya ialah kanak-kanak ini akan mungkin memerlukan bantuan daripada kita untuk membuat kerja rumah. Kita boleh membantu mereka mengerjakan kerja rumah, tetapi dengan menyelesaikan kebuntuan mereka sahaja, bukan dengan membuatkan kerja sekolah itu untuk mereka. Sebab bila kita buat kerja sekolah itu untuk dia, dan dia tidak akan dapat apa-apa, maksudnya macam dia tidak dapat mempelajari sesuatu yang baru, dan kita mestilah membiarkan dia yang buat. Kita hanya menolong kebuntuan mereka saja, menyelesaikan kebuntuan mereka saja, bukan membuatkan kerja rumah itu untuk mereka. Okey, cara yang terakhir ialah ada sesetengah pelajar akan menghadapi kerumitan ketika mempelajari sesuatu baru, dan kita tidak patut memarahinya, kerana apabila kita marah, kita macam memaksa mereka untuk belajar, dan dengan secara semula jadi kanak-kanak ini akan berasa tersinggung dan menolaknya. Kerumitan atau kesulitan belajar adalah perkara yang biasa dihadapi oleh setiap orang kanak-kanak di dalam proses pembelajarannya. Ada sebilangan kanak-kanak akan belajar dengan lebih cepat berbanding yang lain, tetapi kita sebagai seorang guru ataupun ibu bapa ataupun orang yang ada sekelilingnya tidak patutlah membandingkan seseorang kanak-kanak ini dengan orang lain, maksudnya macam dengan adik-beradik atau kawan-kawan yang lain. Kita tidak boleh membandingkan, kita kena sama rata je, dan tidak boleh memilih kasih, kerana apabila kita marah, apabila kita paksa mereka untuk belajar, ini semua akan menjejaskan pembelajaran mereka.